La haula wala quwata illa billah. Minta maaf semua, hari ni line tak bagus pasal kawasan ni dikelilingi oleh kan. La khillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ma taufiqi wa la tisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri'h alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Dengan izin dia lah, dengan rahmat dia lah, semua yang berlaku ni semuanya dengan kehendak Allah. Allahu Akbar. Dan kita baca kitab kita setiap kali minggu ketiga, hari Rabu kita baca kitab ni. Dah masuk minggu yang kali ketiga dah. Kita baca kitab ni syarah kitab Jami'. Kitab ni asal-asal dia kitab Bulughul Maram. Tapi bab yang diambil di sini cuma bab adab saja. Bab adab, bab yang paling penting sekali. Nabi SAW kata, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Allah hantar aku datang muka bumi suruh sempurnakan akhlak manusia. Sebelum kedatangan Nabi, akhlak jadi tak senonoh. Hidup manusia ni memang tak senonoh. Pasal tu malaikatnya Allah Tuhan, bila mana nak ciptanya kita, Allah Ta'ala kata, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Allah kata kat malaikat, ini sesungguhnya aku nak cipta makhluk. Dia adalah khalifah aku, dia akan jaga muka bumi aku ni. Aku nak serah kat dia amanah aku dan dia akan buat. Bila dengar macam tu, malaikat kata, ya Allah. Makhluk yang pertama sekali kata, ya Allah, makhluk ni dah diciptakan. Pasal tu Ibn Katsir kata, sebelum kedatangan Adam 1500 tahun dah ada Adam dah, manusia dah ada. Manusia dah ada dah. Pasal tu malaikat ni kata, ya Allah, hang dah cipta dah manusia ni. Dia bergaduh, berbunuh, bergaduh. Sifat dia bergaduh, bunuh. Bergaduh, bunuh. Itu yang malaikat bila nak cipta kita, dia macam tak seronok. Pasal makhluk ni pendarahan yang begitu hebat, pergaduhan, hasad, dengki, khianat ni dahsyat. Pasal tu sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dah bagi dah nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi apa lagi? Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi itu berhadapan dengan kaum dia terlalu ganas kelas A. Dan manusia, fitrah manusia susah nak terima Islam ni. Dia anggap Islam ni akan menghalang dia banyak benda. Tapi dia tak tahu dengan dia sambut amanah Tuhan, dia ambil amanah, dia rasa lega. Pasal jiwa manusia dia akan lega. Yang kita jiwa manusia ni, hati manusia, dia kena dengan zikrullah, ingat pada Allah, dia selesai. Ingat pada Allah selesai. Macam ulama buatlah. Dia ambil kata-kata Sayyidina Ali nak berdepan dengan manusia yang tak beriman kan? pada hari dibangkitkan semula. Pasal orang dulu dia ingat yang paling gagah di atas muka bumi ni Gunung Ganang. Tapi gunung boleh dibelah dua oleh besi. Kekuatan besi dia belah dua, terbelah dua. Mula-mula dia ingat Gunung Ganang jatuh bila main besi. Besi pula rasa dia hebat. Tapi besi ni bila main api dia jadi cayak. Api benang. Api pula bila main ayak dia habis. Bila main pula ayak pula, bila main awan dia ni habis. Awan pula bila main angin habis. Angin pula. Dan manusia pula dengan angin ni, ya Allah Tuhan, bila kita pakai sesuatu dapat pertahankan diri kita. Dan jiwa manusia kita rasa kita gagah. Manusia ni kita kata kita gagah, semua tewas. Kita kata kita kuat. Tapi Allah bagi pada makhluk manusia ni, ada makhluk nama dia mengantuk. Hang hebat jangan pun dia main ni tak boleh kontrol. Penyakit mengantuk ni kita tak boleh kontrol.
Dia main gila-gila, aku nak ni. Tak boleh juga. Tak boleh nampak dia. Mengantuk ni memang habis. Tapi mengantuk ni pula, ya Allah tu boleh dikalahkan. Mengantuk ni boleh kita kalahkan dia. Daripada mengantuk ni boleh kita kalah dengan cara apa? Bila orang tu banyak ghaflah. Hati dia duk fikir, kepala duk fikir, walaupun mengantuk tak boleh tidur. Pasal benda masalah tu datang kat dia. Tapi nak menghilangkan semua yang duk ada kat dia, hati dia, kepala dia ni, dengan satu benda aja. Zikrullah. Bila mengingati Allah, semua ni melayang. Dia tenang. Rupanya manusia ni hebat macam mana pun ya Allah Tuhan, hebat macam mana pun, maka mau tak mau ya Allah, dia kena terima pada mau. Bila dia ingat saja Allah Ta'ala, semua selesai. Jiwa dia akan tenang balik. Jiwa dia akan tenang balik. Maka manusia tak boleh lari daripada apa? Daripada ambil semua arahan daripada Allah Ta'ala. Pasal itulah Nabi Muhammad SAW, bila Allah hantar dia Nabi terakhir, dia renung balik Nabi-Nabi terdahulu dengan puak-puak dia. Bila dia kena teruk, dia kata, ya Allah, lagi teruk ada Musa, lagi teruk Isa, lagi teruk. Apa ada? Maka semua Nabi-Nabi terdahulu akan bagi contoh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad akan jadi lebih kuat. Dia dengan umat dia kata, mai, umat dulu lagi dahsyat. Allah bagi azab kat mereka yang sangat-sangat. Kan? Maka Nabi SAW, pasal tu Allah Ta'ala kata, aku hantar Nabi Muhammad ni, bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Diantarnya Nabi Muhammad SAW untuk disempurnakan akhlak manusia. Pasal tu sehebat mana pun kita kena sunnah, ilmu fiqh, Allah yang ni, hadis yang ni, pandai mana, tapi akhlak yang tak ada, lingkup. Nampak tak? Lingkup. Bila orang yang ada akhlak, dia tu ada akidah. Orang yang ada akidah, dia ada akhlak. Yang selalu ulama buat perumpamaan. Pasal Nabi duduk di Mekah 13 tahun, semua fokus Nabi adalah akhlak dan akidah. Tak boleh nak dipisahkan. Kalau kita kata kita orang yang berakidah sahihah, akidah yang betul, akhlak awak, penampilan awak cantik, akhlak dia clear sangat-sangat, perjuangan hidup dia clear sangat-sangat. Tapi kalau fiqh dia sudah, nampak semua ikut sunnah Nabi, tapi mulut kelas A, down, Z, ambil lingkup di jahanam. Jadi buku Ibnu Hajar Asqalani ni, bab adab ni memang menarik. Memang menarik untuk ustaz, dan sama-sama kita baiki dalam usrah kita. Ini kita buat program usrah. Pada jadi dalam masa yang sama ada orang juga mengikuti rancangan kita. Anggaplah program duduk di rumah macam usrah. Satu program usrah ni. Baik, kita dah ambil dah hadis pertama dalam bab ni, hak sesama Muslim, hak yang perlu ada kepada orang Islam. Kita mengaku diri kita Islam, kena bagi pada sahabat kita, kena bagi pada sahabat orang mukmin, kan? Ada 6 benda di sini, kan? Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita dah baca, dia kata, haqul muslim ala muslim sittun. Hak orang Islam terhadap orang Islam ada 6 benda. Yang ni kena jaga. Selagi mana kita nampak dia orang Islam, kena bagi kat dia. Kita tak boleh main puak-puak. Ini puak aku, ini geng aku. Selagi mana ada macam tu, kita masih lagi belum masuk kategori Islam yang solid, yang sempurna. Hang dakwah atas perkauman, hang dakwah atas puak. Nampak tak? Puak-puak ni penyakit. Nabi pun dengan sahabat dia ada penyakit ini, tak nafikan. Bila Nabi lantik saja yang tukang azan, bukan daripada orang Quraisy. Nampak tak? Dia pula hitam Bilal. Sahabat-sahabat semua dah tengok, seorang tak sedap sangat, mulut macam tu, rambut kerinti, hitam pula terbab. Semua manusia akan pandang. Kalau kita lantik ketua, kita nampak tak cantik lah dia, tak glamour. Nampak. Masa hari ni orang nak tengok glamour. Penampilan hari ni bukan kita nampak dia nilai ketakwaan, kita nak tengok dia tu. Benda ni dah berlaku di kalangan sahabat. Okey, di kalangan sahabat. Jiwa sahabat ni pun ada juga. Penyakit perkauman ni ada. Kita tak boleh tipu. Kadang geng-geng kita lantik geng-geng kita. Orang sunnah ni pun ada penyakit ni juga, kan? Dia main guru-guru. Kalau ni ustaz dia pertahankan. Macam mana sekali tak betul pun, ustaz aku. Penyakit ni semua kena buang. Apa dia Islam datang, dia tak ada.
Kita nilai orang tu sudut ketakwaan dia, kita sayang dekat dia, nilai ketakwaan dia. Nampak tak? Macam tu macam Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik macam ada sahabat-sahabat yang di medan perang, nampak dia kecil. Nampak tak? Dia berpetikai. Ini semua ya Allah Tuhan. Kita kalau kita bila mendalami agama, kita selami agama dia betul-betul, kita akan menilai manusia tu sudut nilai ketakwaan. Nilai dua ajak. Hak Muslim atas orang Muslim lain ada 6 perkara. Pertama, idza laqitahu, bila kita jumpa dia, fasallim alaihi. Kan pertama, jumpa dia saja, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan kita bagi salam ni geng saja, semua. Asal dia kita nampak dia orang Islam, kan? Wa idza da'aka, bila dia jemput kita kata fa'ajibhu, bila dia jemput kita pergi makan kenduri di sini. Kita dah bincang dah ini, maksud dia walimatul urus. Dia jemput kita dalam majlis majlis perkahwinan, mau tak mau wajib kena hadir. Wajib kena hadir, tak hadir kena bagi tahu kat dia. Wa idza, dan satu lagi, istansahaka fansahu, dan apabila dia minta nasihat, dia ada masalah minta nasihat kat kita, bagilah nasihat. Itu pun kita terang. Bukan semua kita pakai nak bagi nasihat. Kalau kita mampu, falyakhul khairan, tak mampu, falyaskut, maka kita diam. Kan? Dan seterusnya, wa idza atasha fahamidallah fasammithu. Bila mana dia bersin, kan orang bersin, kita bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah. Dan wa idza marida, bila mana dia sakit, orang Muslim sakit, fa'udhu. Bila sakit, pergi ziarah dia. Yang ni semua pasal tu kelak kita buat kelak usrah sunnah ni, nak banyak orang kita ada sikap interaksi, hubungan yang baik, kan? Kalau kita dengar kawan kita yang nak main kuliah sakit demam, masing-masing pakai seorang RM10 ke apa ke, keluar sikit ambil untuk meringankan dia, ringan kesakitan dia rasa dia bersahabat. Ini dia main kuliah, dia jumpa sekali, dengar aku sakit, tak ada apa feeling. Kita belum lagi menuju kepada ukhuwah yang sebenar. Kita nak perasan diri kita okey, tak okey. Tak okey menunjukkan iman kita tak sempurna. Kita jangan ada sikap penting diri, ananiah ataupun harap. Penyakit ni tak boleh orang sunnah ada. Mengharap satu perak saja nanti buat kat dia. Dia duk nganga macam tu, nampak? Tak boleh. Ni semua benda yang dibenci oleh Nabi SAW. Pasal Sayyidina Umar kata, nak kenal dia okey tak okey, mari kita musafir dengan dia. Jom kita musafir dengan dia. Tengok saja bila waktu nak makan, dia nak bangun satu macam, nak masuk pancong tak boleh keluar. Tak payah. Semua penyakit tu kita boleh kenal. Kita boleh kenal orang. Kalau kenal sudut macam tu, dia kata, Nabi kata, Sayyidina Umar kata, jadi kawan sudah. Jangan jadikan dia sahabat dalam hidup. Orang ni tak boleh tolong. Kalau kita lagi satu, kita duduk dengan dia hotel, kita kata dia, ni kalau bila anak keluar, dia pergi makan, geraklah aku. Dia sanggup keluar seorang-seorang pergi makan, dia biak kita. Ini semua orang yang bukan jadikan sahabat. Tak jadikan kawan biasa sudah. Dia jenis macam tu lah. Kita duduk main kuliah pun, bila ada di kalangan geng-geng kita yang tak main, tanya khabar dia, cuba selesai dengan apa, tak mampu pun angkat tangan. Tuhan permudahkan jalan untuk dia, nampak tak? Itu nama dia ukhuwah. Yang ni yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Pasal tu hidup Nabi walaupun keluarga dia semua tak mau dia, sahabat mau dia. Siapa yang banyak tolong dia? Abu Bakar, Omar, semua orang yang luar bukan daripada keluarga dia. Pasal tu kita ada ukhuwah. Kadang-kadang kita ada family, kita ada adik yang tu, yang ni, anak pinak. Tapi kita tengok adik kita pun tak peduli aku, anak aku pun buat lebih kurang dengan aku. Tapi kalau aku pergi kuliah, orang layan bagi kat aku makan, aku terasa dia macam anak aku. Ukhuwah di persahabatan dahsyat. Dia boleh ingat dekat aku, dia doa kat aku sakit, dia tanya abang, apa abang? Kita terasa inilah kuliah seronok. Kadang-kadang kita tumpang kasih sayang ni bukan daripada keluarga. Walaupun kita ada 5 beradik belum tentu dia kasih sayang. Cuma keluar di perut yang sama, tapi belum tentu semuanya sama. Tapi kadang-kadang kita dapat sudut kasih sayang daripada mana? Ni orang yang ada iman. Iman saja yang boleh santung hati kita. Kalau tak ada iman, mustahil santung hati kita. Mustahil. Lepas tu kita duk main kuliah atas sini, kita kena rasa seronok.
Seronoklah main kuliah belajar, kenal Tuhan. Lepas kuliah dapat makan, seronok semua. Lepas tu bersembang pun tak. Kita program kita tak lara. Kita kena banyak program macam ni. Supaya program macam ni mendatangkan manfaat dalam hidup kita. Orang pedulikan aku, orang ambil kisah aku, orang tanya tentang isteri aku, tentang anak hang macam mana, sakit demam macam mana. Kuliah aku tak main boleh bertanya, nampak tak? Kadang depan kita hidup macam tu. Kita hidup sementara ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, aku jadikan jin manusia untuk beribadat. Hidup betul-betul. Hidup ni bagi penuh ibadat. Bangun pagi-pagi beribadat, mai sini ibadat, sana ibadat. Hidup macam ni kita rasa seronok daripada hidup yang kadang-kadang kosong. Dia rasa okey. Wah kosong. Kosong hidup dia. Hidup yang kosong ni dia tak tahu nak buat apa. Dia tiba gila, pedak. Nampak tak? Bila kosong dia akan isi macam-macam. Isi macam-macam nampak tak? Allah Akbar. Baik. Maka di sini kita tengok dan kita faham hadis tu. 6 benda ni Allah Tuhan yang last kali kata wa idza mata fatba'hu. Bila orang tu mati, tolong piantak sampai di kawasan perkuburan. 6 benda ni. Kita kalau esok ni kita mati, sahabat-sahabat kita ada, piantak. Mak kita mati, kita tengok mak kita mati, siapa peduli? Kawan-kawan yang seakidah dengan kita. So kita terasa, kita semua akan mati. Yang nak hantar kita kawan-kawan kita. Ditakdirkan di antara kawan-kawan ada 40 orang mendoakan sepanjang untuk kita. Nabi kata apa? Dia akan dapat syafaat di kubur dia. Pertolongan daripada Allah. Allah angkat kedudukan 40 orang yang tak ada syirik. La yusyrikuna billahi syai'ah. Tidak mensyirikkan Allah Ta'ala langsung. Allah angkat doa dia. Allah bawa pi di kubur dia. Ni semua kita takkan sia-sia. Takkan sia-sia hidup kita. Baik, hari ini Allah muka surat 14. Siapa yang ada buku ni? Oh tak keluar dalam tu? Okey, tak faham. Muka surat 15. Muka surat 15. Muka surat 15 kita ambil kandungan hadis dan kita ambil cerita kan? Betul tak? Dah masuk dah kan? Kita dah masuk dah belum? Apa tanda? Mengaji kena tanda. Bukan ustaz seorang tanda. Kau debuk nanti pada. Muka surat 15. Muka surat 15, bila kita main suasana mengaji macam ni, yang kena tekun. Mengaji ni, dia kena bertekun. Pasal ilmu ni, dia tak mau kat kita. Dia kata, sorry, I don't want you, I don't like you. Kita akan rasa rugi bila banyak ilmu kita mengaji, pasal kita tak berkawan dengan dia, dan dia tak mau duduk dengan kubur kita. Semua kita akan mati, tapi keluasan kubur kita bergantung pada ilmu yang kita ada. Ilmu yang kita ada, kita dapat, kita tak beramal dengan dia, dia terbang habis. So waste your time. Rugi nampak tak? Mau tak mau kita kena suka dengan dia. Kita kena ingat, mengaji ni aku nak cuba praktik. Dia akan jadi teman kawan kita di kubur kita. Mengaji sikit pun tak apa. Bukan kata nak berhabis, tak habis-habis ustaz kau ulang-ulang, aku pernah faham pun orang tahu. Walaupun sikit, dengan sikit setiap kali kita duduk main ni, ada sikit benda kita tegur untuk kita beramal. Jadi hidup kita berkat, barakah. Hari ini dia nak bincang dalam 6 benda tu. Dia start dengan mula-mula sekali. Ialah pertama sekali salam. Apa kena tanda tempat yang ustaz berhenti. Berarti semua tulisan dalam ni semua kita baca. Kita baca. Pertama sekali dia kata salam. Dia kata tajuk salam, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita jumpa saudara kita mukmin, dia mukmin, bagi salam dekat dia. Tapi kalau kita tengok peribadi dia, satu macam terhegeh-hegeh, kita ragu tentang dia. Kita kata mukmin apa macam ni? Kita nampak satu macam kita dengan pakaian, dengan tak sunnah, kita ragu tentang dia, maka tidak ada hak nak bagi salam kat dia. Mukmin, hakul muslim ala muslim. Kalau hang muslim betul-betul, aku ada 6 terhadap hang. Tapi kita tengok dia satu macam, habis. Dia tak senonoh semayang pun kita tengok, tak pernah main yang tu ini. Kita tahu tentang dia. Kenuri dia pun tak payah pergi, itu dia. Tapi kalau kenuri orang tu baik, nampak tak? Hak muslim kena bagi. Muslim. Dan kita dah mengaji dah. Asalkan dia muslim hakiki yang sebenar. Kalau dia bukan muslim, tak payah. Tak payah nampak tak? Maka dia kata kat sini, pertama sekali dia kata salam. Bab salam. Idza laqita wa sallim alaihi, ambil tanda, tulis kat situ. Maksud salam ni. Apa dia salam?
Kita tengok di sini dia ada 3 ayat Quran, dia tulis terjemahan. Kalau hampa ada apa nama tu, handset, buka tak ayat Quran tu tengok. Sedap kalau baca terjemahan ni. Terjemahan ni kalau kita terjemahan, dia tak sesedapnya kita rasa kelazatan ayat Quran. Takkan ni terjemahan macam mana pun tak akan sampai kepada maksud yang kita boleh faham direct Quran. Pada kelebihan dia. Contohnya ayat Quran, tengok bab salam, ayat Quran surah An-Nur, surah Nur ayat 27. Ayat 27 kita tengok apa yang Allah Taala cerita tentang bab salam. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang ada iman. Allah nak kata, aku nak panggil, ini panggilan Allah. Ya wahai orang-orang yang ada beriman. Allah panggil hamba dia, wahai hamba aku yang ada iman. Kalau hampa betul-betul ada iman, aku nak bagi tahu satu, la tadkhulu, jangan. Allahu akbar kabira. Mai nak cek dulu, nak scan. Di sini siapa-siapa yang nak beli karipap kita jual. Bagus. Ni karipap betul ke? Ya Allah, dia karipap dia memang sedap. Jadi tak lama lagi Ustaz, kita akan tolong jual karipap dia. Ya. Masuk, nampak ke live ni? Nampak ke? Hai. Nampak tak? Tak masuk Ustaz punya ni pun. Ha? Mana? Nampak. Okey. Inilah kuliah kita, nampak tak? Hamba kata aku berdosa. Hamba Allah ni usaha, dia buat mai, dia jual yang Masya Allah. Ni di kalangan sahabat-sahabat. Memang Ustaz dah rasa memang sedap gila. Yang ni semua dia bagi ke Ustaz. Jadi tak payah ambil. Simpan bawah ni. Saya nak simpan pun. Nak simpan bawah ni. Dah simpan. Tu dah karipap dah simpan dah terus. La haula wala quwata illa billah. Baik. Tu dia. Mari tengok ayat Quran di Allah surah An-Nur ayat 27. Ayat 27. Dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang ada iman. Yang ni semua kita kena rasa kalau diri kita orang beriman. Dalam bab ni ustaz dengan nampak kena rasa ni Tuhan panggil. Wahai orang-orang yang beriman dengan aku, percaya pada aku, yakin dengan aku. Hampa yakin tu aku Tuhan hampa. Kita baca ya, amanu semua orang boleh. Asal apa nama Firaun sampai akhir ayat dia, amanna bi Rabbi Musa, aku beriman Tuhan Musa. Malaikat Jibril kata apa? Macam aku nak ambil apa, nak sumbat mulut dia. Malaikat tak berkenan orang duk sebut beriman dalam masa yang sama hang alul maksiat, hang jahatnya orang. Kita memang kita ada buat dosa, tentu kita istighfar. Kita tetap mengatakan apa nama anta rabbuna wa anta khalaqtana. Engkau lah Tuhan kami, engkau lah menjadikan kami. Apa sikit Allah hidup kita memang macam tu, kena suka. Kena suka nampak tak? Maka bila Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ada iman. Wahai orang-orang yang ada iman, la tadkhulu, tengok la. Perkataan la ni nafi. Allah tak bagi kalau manusia yang ada otak, manusia normal Allah cakap. Manusia beriman yang ada otak, la tadkhulu, hang jangan masuk. La tadkhulu, hang jangan masuk, dia kata, buyutan. Jangan masuk mana-mana rumah. Ghaira buyutikum, yang tu bukan rumah hang. Ghaira, bukan rumah hang, jadi hang jangan masuk. Nampak tak? Allah kata orang beriman jangan masuk. Kalau bukan rumah kita jangan masuk. Walaupun jiran kita sebelah. Kami dah biasa macam adik-beradik. Adik-beradik sekalipun tu bukan rumah hang. Quran tu kata. Kita nak patuh arah Quran. Pasal kadang-kadang kita duduk flat sendiri. Cong dia masuk mal masuk B. No, this one is all bodoh punya cerita pada. La tadkhulu. Jangan hang masuk, dia kata. Buyutan rumah. Rumah apa? Ghaira buyutikum. Yang tu bukan rumah hang, tak boleh masuk. Walaupun kita pergi balik kampung Tok Wing. Assalamualaikum, masuk. Hai, jangan panggil tu. Itu bukan rumah kita, tak boleh masuk daripada. Hatta bayangkan Nabi SAW, Nabi rindu dekat ada anak dia nama Fatimah.
Tengok, kita semua boleh bergendang tentang sunnah Nabi. Tengok peribadi Nabi. Nabi rindu dekat anak dia Fatimah, nak pergi rumah Ali. Lalu dah, kalau boleh dia nak masuk jumpa Fatimah, dia pergi jumpa Ali dulu. Wahai Ali, izinkan aku nak pergi rumah hang. Aku nak ziarah Fatimah, subhanallah. Nabi sendiri minta izin nak ziarah rumah menantu dia. Kalau kita masuk, menantu aku, biar aku. Nampak tak? Kena minta izin. Tengok Quran kata apa? Wahai Muhammad, hatta nak pergi nak masuk rumah tu, hatta tasta'nisu, sampai dia izin. Biar dia izin kamu masuk, baru masuk. Kalau dia tak izin, tak apa. Macam dia duduk di atas rumah tingkat atas, dia kata, nak hang tolak hang masuk, hang tolak hang masuk. Dia kata, aku duduk di atas, aku tak boleh turun. Dia sendiri izinkan. Kita dengar suara dia, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nak tu saya duduk kongkong, hang masuk sudah. Kan sini orang gila-gila nampak tak? Hang tolak hang masuk sudah, nampak tak? Dia ada izin dah. Dia ada izin, dia kata hatta tasta'nisu, sampai dia izinkan kamu, maka masuk. Bila dah masuk rumah dia, masuk rumah, maka Quran kata fatusallimu ala ahliha, masuk rumah ni, Assalamualaikum. Tapi agama ajak kita, kalau boleh habiskanlah dia. Kita nak biasa ustaz pun dengan nampak, hari ni kita paksa diri kita, ataupun kita didik diri kita, selalu kita buat Assalamualaikum. Assalamualaikum satu je, salam sejahtera je. Kalau kita kata Assalamualaikum warahmatullahi, mula-mula selamat, kedua duduk di bawah rahmat Allah. Nampak tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hang berkat, Allah nak bagi keberkatan. Tiga benda. Allah bagi apa? Keselamatan, duduk di bawah rahmat Allah, jagaan Allah, akhir sekali hidup yang berkat. Nampak simple tapi dia besar. Maka dia kata wa tusallimu ala ahliha, masuk bagi salam. Kita bagi salam, semua adalah rumah tu, ya Allah ya Tuhan. Kita bagi salam bukan kepada dia, bukan kepada kita, memang aku nak ziarah nak je, bagi salam kat nak. Sebenarnya semua penghuni adalah rumah tu. Maka Allah kata bila bagi salam pada keseluruh orang yang duduk dalam rumah tu. Allahu Akbar. Maka Quran tambah di belakang apa dah? Zalikum, yang demikian perbuatan perbuatan orang mukmin yang Allah Ta'ala kata, bila masuk rumah orang bagi salam ni, zalikum, yang demikian itu, khairul lakum, itulah yang terbaik untuk kita. Kita nampak bab salam ni biasa. Orang Melayu memang susah bab salam. Bab salam ni terkenal dengan orang bernama, orang-orang Arab memang Assalamualaikum, Masya Allah. Yang tu walaupun jadi adat yang bagus, kita pun kena rasa syukur bila kita ada anak tu nak tidak Assalamualaikum baba, dia ucapkan keselamatan kat baba dia. Baba selamat, baba pada keadaan baik, Allah jaga baba, subhanallah. Walaupun nampak biasa, kita dapat betul-betul daripada anak kita. Kita latihlah anak kita bangun, Assalamualaikum baba, Assalamualaikum. Kita berjumpa isteri kita, Assalamualaikum. Allah, doa yang paling besar sekali, yang tak ada besar sekali. Bayangkan Nabi SAW dapat salam daripada malaikat, betul tak? Betul? Bila mana Nabi duduk di rumah, dalam perjalanan balik, siapa main ziarah Nabi? Jibril alaihissalam. Muhammad, aku nak bagi tahu satu berita yang cukup seronok, yang mana Allah Ta'ala sampaikan salam kepada Khadijah. Salam. Apa dia salam? Nak bagi keselamatan, duduk di bawah rahmat aku, duduk di kalangan keberkatan aku, subhanallah. Kita salam ni jangan kita anggap lekeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penduduk di rumah seluruhnya. Zalikum khairul lakum, ayat ni bila dibaca je paling seronok. Siapa dia? Tulis nama sahabat yang duduk cakap, nama dia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nama sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dengan satu benda je dia dengar pada Nabi, dia terus praktik, menjadi karamah bagi dia yang paling dahsyat sekali. Siapa-siapa pun tak akan bagi salam kan, dia akan mendahulukan bagi salam. Dia mengharapkan orang doa dekat dia. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum, orang kata itu, Waalaikumsalam. Ustaz, kita bagi salam kat ni, Ustaz bagi salam kat apa jawab? Waalaikumsalam. Salam sejahtera, keselamatan, Allah buka, banyak sangat-sangat. Salam ni
tak terhingga, tak terhingga dia punya pahala dia. Zalikum khairul lakum, itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu, la'allakum, mudah-mudahan tadhakkaru, mudah-mudahan pikap benda tu. Nampak tak? Allah Ta'ala suruh kita beringat benda-benda yang baik ni, kita kena praktik lah, kan, kena praktik. Yang Tuhan kita ni kata apa? Dia kata demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat benda baik ni, selalu ingat. Assalamualaikum kena praktik. Kita kena praktik di kalangan kita. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita tengok apa Tuhan kita kata masalah salam. Dia kata fa idza dakhaltum buyutan, dan apabila kamu dah masuk rumah dia. Apabila dia kata fa idza dakhaltum buyutan, apabila kamu dah masuk di rumah dia, fasallimu, rupanya masuklah rumah dia. Masuk mana? Kita dah masuk ke rumah dia, maka fasallimu, maka bagi salamlah ala anfusikum. Bila kita masuk saja rumah dia, automatik rupanya kita bagi salam kat diri kita juga. Kita dapat. Al-Quran kata apa? Ala anfusikum. Rupanya bila kita bagi salam, kita pun dapat benda tu. Apa dia? Tahiyatan, maksud dia satu penghormatan. Salam, assalamualaikum min indillah, datang di sisi Allah. Dan Allah Ta'ala kata bila hasbu assalamualaikum, benda tu datang di sisi aku. Rupanya hang dekat dengan aku. Salah satu sifat Allah Ta'ala kan asma, nama-nama Allah Ta'ala assalam. Jadi tahiyatan min indillah, satu penghormatan yang datang daripada Allah Ta'ala. Bila kita kata assalamualaikum, kita duduk di sisi Allah. Satu. Yang keduanya Allah kata apa? Mubarakatan, ada berkat. Orang yang bagi salam ni, dia beriman dengan tu, ada keberkatan. Berkat ni kita tak tahu dah. Tak sangka hidup kita. Sakit punya teruk, tapi amalan orang doa kita selalu, sakit punya teruk. Sakit teruk sangat-sangat, tapi nampak macam biasa. Sakit teruk. Dia pergi hospital, doktor cek-cek okey. Mungkin salah satu yang kesan daripada orang doa kat dia. Assalamualaikum Haji, Assalamualaikum apa nama Haji, nampak tak? Orang doa kat kita kan. Pasal apa? Dia ada keberkatan. Lagi satu apa? Thayyibatan. Dah berkat, baik Allah nak bagi. Apa lagi kita mau? Bila kita buat Assalamualaikum je, kita dekat dengan Allah Ta'ala. Di sisi Allah. Kedua apa dia? Allah nak bagi keberkatan. Yang ketiga apa dia? Allah, aku nak buka pintu kebaikan untuk hang. Jadi daripada celak mata tadi, berapa banyak salam. Assalamualaikum. Macam Ustaz Langkil, Assalamualaikum. Tak jawab, geram aku. Assalamualaikum. Cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, minaya Ustaz. Depan ni kelih. Nampak ada tidak. Allahu Akbar. Dalam kelas pun kita latih dah Assalamualaikum, walaupun jalan seorang. Tapi jangan bila orang masuk, nanti dia ajak enggak ada adab. Masuk enggak, Assalamualaikum. Yang tu nama dia musnah kelas. Sudah masuk sekadar tu je. Kita akan tengok tengah semayang, tengah macam mana, semua ada. Mau tak mau, hubungan Assalamualaikum ni ada. Okey? Apa dah? Allahu Akbar. Baik, kita dah tahu dah itu. Ayat yang ketiga yang seterusnya. Kita tengok ayat dia dulu. Tengok ayat Quran dulu. Allah Ta'ala kata apa? Wa idza huhikum, dia kata bitahiyatin. Dan apabila dia kata kita menyebut kalimat Assalamualaikum tu, satu kalimat yang penghormatan. Wa idza huhikum bitahiyatin fahayyu, dia kata. Tengok ada ayat yang ke mana? Surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huhitum bitahiyatin. Apa tu? Okey. Dan apabila dia kata ya Allah Tuhan, kita buat macam kalimat ni kalimat yang nak bagi hidup penghormatan. Kalimat yang baik, dia kata fahayyu. Dan orang bagi salam dekat kita macam tu, maka Allah Ta'ala ajak balaslah balik. Bila dia kata Assalamualaikum, dia ucapkan Assalamualaikum, dia kata balas balik kat dia Waalaikumsalam. Fahayyu, maksud dia hidupkan. Nampak tak? Penghormatan tu. Maka ini dia kata fa'ahsana minha. Sebaik-baiknya macam tu. Sebaik-baik bagi kita, bila orang bagi salam,
Jawab betul balik. Dia kata itu terbaik. Au dia kata radduha. Dia bagi salam, tolong jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi. Innallah, sesungguhnya Allah, kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala, semua perbuatan kita Allah jadikan hisab. Bayangkan hisab yang paling baik sekali, yang kita nak bagi salam ni, timbangan hisab kita yang paling baik di sisi Allah. Yang kita nak bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nampak benda ni biasa. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Dia kata, Quran kata, ya Allah, Innallah kana ala kulli syai'in hasibah. Sesungguhnya benda yang kita bagi salam tu nak, sesuatu kita bagi salam, nampak benda tu kecil, tapi Allah hisap di sisi Allah. Allah anggap benda tu besar di sisi dia. Tengok hadis Nabi SAW, muka surat 16. Disebut, dia kata dalam Sahih Imam Muslim, muka surat 50, hadis nombor 54. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW, Nabi kata apa? La tadkhulul jannata. Ada ini simple sangat. La tadkhulul jannata. Kamu tak boleh masuk syurga, oi. La tadkhulu. Jangan mimpi hang nak masuk syurga. Hatta tu'minu. Sampai hang beriman. Hang beriman dengan aku boleh masuk syurga. Jangan mimpi nak masuk syurga, melainkan hang kena beriman dengan aku. Wala tu'minu. Dan hang tidak dikategorikan orang yang beriman. Hang tak boleh kata diri hang beriman. Hatta tahabu. Sehinggalah kamu ada kasih sayang. Kalau kasih sayang di kalangan orang mukmin hang tak ada, hang jangan mengaku hang beriman. Nampak tak? Dalam hadis banyak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikategorikan hang orang beriman. Tak sempurna iman kita. Lagi mana kita tidak ada kasih sayang terhadap saudara kita. Kita jumpa dia di mana pun, dia orang mukmin yang perlukan bantuan, kita tolong. Kita tolong. Yang ni semua kan kalau kita faham seronok. Pasal tu di kalangan sahabat Nabi, kita baca-baca macam ni, mereka hayat. Mereka menghayati kata-kata Nabi ni. Kan? Hatta tahabu. Sampailah kita berkasih sayang di kalangan kita, baru kita dikategorikan orang yang beriman. Awalan, mula-mula sekali, dia kata, adullukum ala syai'in. Mula-mula sekali, nak tunjuk kepada kamu sesuatu. Nak tunjuk sesuatu untuk Allah. Apa dia? Dia kata, idza fa'altumuhu, kalau hang buat perbuatan ni. Kalau laksana perbuatan ni, apa dia kata kat sini? Kalau kita lakukan benda ni, apa berlaku benda ni? Tahabu, dia kata, kalau buat benda ni, kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Afshu salama bainakum. Sebarkan salam di kalangan kita. Jumpa, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahu Akbar kabirah. Yang sebut yang tu je, dia akan jadi Assalamualaikum ni, sebut Assalamualaikum, automatik Allah bagi hati kita dengan hati kita tercantum. Allah bagi mahabbah. Walaupun kita jumpa macam mana, hello, morning, dia tak boleh cantum. Mainlah perkataan apa sekalipun tak sama dengan Assalamualaikum. Kadang-kadang kan kita jumpa Melayu dengan Melayu, nak tunjuk kata up to date, hello, nothing. Balik kata bodoh, bangang, sama. Pada kita kesian tengok orang macam tu. Hidup di dunia, dia kata nak upgrade hidup dia. Kita tengok sedih. Masa-masa dia dulu masa sihat, lawyer, doktor yang pakar, jumpa suku-suku depan bila tempat golf. Morning. They all Muslim. All Muslim. Duduk di tempat golf. Morning. Malaikat mana bodoh nampak ni semua. Kita nampak dia upgrade hidup dia. No. Bila nak mati esok ni, kita kata morning. Dekat nak mati esok ni, morning Datuk. Bukan esok ni dah tua, ada pangkat jawatan yang tu, yang ni kita tengok orang macam ni kan. Bila mana dia hidup, dia tak nampak yang dia nak berakhir. Jangan bagi hidup kita macam tu. Kadang-kadang orang macam ni, dia tak nampak di mana akhir kamu. Di mana akhir kamu, dia tak nampak. Dia nampak benda yang ada, pangkat kedudukan, dia rasa itu kekal. Dia takkan kekal. Hang raja macam mana pun, hang buat macam mana pun, satu masa, hang sakit juga. Kenapa dah hang perlu bantuan daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah Tuhanku.
Yang ni semua kita kena jaga. Pasal tu bila kita duduk dalam dunia, usut baca ayat Quran selalu, yang kita kata, Allah Ta'ala kata, nak tahu tak hamba aku macam mana? Kan baru ni kena kuliah apa nama? Siapa rakam? Bila kita main seminggu sekali, ayat tu, kita pusing ayat tu. Nak bagi reti, nak bagi faham, nampak tak? Apa dia Allah Ta'ala kata, kalau hang betul-betul hamba aku, dalam Quran kata, wa ibadur rahman, alladhina yamshuna ala ardillahi haunan, wa idha khatabahumul jahilun, qalu salama. Ayat ni bukti Allah kata, Muhammad, kalau dia betul-betul hamba aku, wa ibadur rahman, hamba aku, ibadur hamba aku. Allah istirak. Allah berkata, wa ibadur rahman, ini hamba yang betul-betul aku sayang, aku kasih ke dia. Macam mana? Alladzina yamshuna ala ardillah, dia jalan di atas muka bumi aku ni haunan, tak sombong bongkak. Dia tak sombong bongkak, dia tak belagak. Nampak tak? Pasal kita punya gaji 10,000, kita kena beli tempat golf tu, nak tunjukkan upgrade. Nampak tak? Contoh. Untuk apa hang nak belagak? Sajalah hang nak pergi main. Kadang-kadang tak apa-apa pun, saja nak tunjuk diri, kata suami saya terlibat dengan golf. Orang tengok meluat lah, nampak tak? Meluat, nampak tak? Saja nak kod, jenis-jenis orang kita ni kan, orang Melayu Islam ni, dia tak tahu nak kata pasal Quran sendiri. Dia sendiri betul diri dia. Hang belagak tak? Hang sombong tak? Dia tak akan berjaya jadi hamba. Tuhan kata, hang bukan hamba aku. Wa ibadur rahman, hamba aku yang penuh kasih sayang, aku sayang ni, alladzina yamshuna ala ardillah, dia jalan atas muka bumi aku haunan, merendah diri. Nak main tak salah, tapi kadang-kadang kita tengok cara tu, kita tengok, kita tahu. Tak boleh tipu. Orang kita bila ada jawatan sikit, alamak. Contohnya asal-usul kampung Dua-Dua saja pun. Nampak tak? Bila dapat pergi di KL, duduk depan mana tempat ke, Allahu Akbar, cakap, ambil ayat apa? Masa mak dia kata itu gunting ketak jari hamba daripada kan. Allahu Akbar kabirallah. Kita dah tengok manusia macam ni. Dan Allah ajak pada kita, jangan hampiri dekat manusia macam ni, dia boleh rosakkan kita. Nama Nabi balik pada Isra dan Mi'raj, Allah waja'alni miskinan. Ya Allah, isi dunia kalau aku mati, himpunkan aku dengan orang-orang apa nama? Orang-orang yang miskin ni. Asal kebanyakan orang macam ni lebih dekat pada Allah Ta'ala daripada orang yang memiliki harta benda, jawatan dan sebagainya. Tak ramai orang yang ada harta merendah diri dengan Tuhan, tak. Kita boleh tengok sendiri, boleh kira sendiri. Kadang-kadang dia ada harta, macam mana dia semayang pun, belagak tu, orang Pulau Pinang kita, ranggi tu sikit kena ada. Macam mana title dia sekalipun. Semayang, Masya Allah, kita tahu ustaz dia semayang awal gini. Tapi kita tengok perjalanan hidup dia. Dia tak belagak ada. Ada sikit ada. Dia tak sedap ke semua yang dia miliki itu. Ada lagu kata, ini semua Tuhan yang punya. Ini semua bukan hang punya, tak malu. Ini semua bukan hang punya. Kalau hang punya, dalam lubang kubur tu, hang posok harta hang. Bumi pun tak mau. Sampai Firaun punya takabur, sombong, bongkak. Dia kata kat Musa, apa dia tak buat kat Musa? Sedangkan dia baca kitab Taurat, paling sedap sekali. Paling sedap Allah duk cerita dalam Quran ni, manusia-manusia alim ni, ya Allah, bila masuk sikit ke duniaan, habis. Bahaya orang alim pada sifat dunia. Bahaya. Dia nampak dunia je hancur. Hang mufti ke, hang majlis apa ke, hang ada dunia sikit, habis. Dia tak merasa dia dihanyut. Cepat-cepat ya Allah. Pasal tu ulama hadis ni paling takut sekali mendekatkan diri dia dengan orang-orang macam ni. Paling takut ulama hadis. Kita baca hadis, tapi kita mau diri kita berdampingan dengan orang-orang yang first class. Kita nak jaga kelas, hang out class. Abdullah bin Mubarak, kita baca Abdullah bin Mubarak. Kamilin, Jamilin, selalu saya cakap bab ni. Abdullah bin Mubarak, baca riwayat dia saja kita rasa malu, ya Allah Tuhan. Ni untuk nak tarbiyah diri Ustaz lah. Ustaz banyak bercakap, macam mampu aku. Dengan kita semua, kita try the best, kita try the best lah hidup kita nampak pasal Allah bagi nampak semua suasana ni. Pasal tu Allah Ta'ala kata, ya Allah, kalau hang betul-betul hamba aku di muka bumi,
tolong jalan temu kami. Aku tak mau sombong bongkak. Ingat, yang makhluk nama dia Azazil. Betul tak? Azazil, sampai setengah ulama kita dalam tafsir, jangan duk sebut dia malaikat. Setengah kata dia tetap dan dikarenakan malaikat. Setengah ulama tak mau. Ibnu Katsir tulis juga setengah ulama sampai geram. Jangan kata daripada malaikat. Dia iblis. Setengah tak daripada kumpulan tu. Tak mau dengar. Tapi tak apalah, persisian faham yang kita kecil. Tak perlu kita besar keadaan tu. Tanpa tak suka masuk kategori. Dan Allah Ta'ala cerita orang yang kaki ibadat yang tak boleh lawan macam Azazil. Ibadat dia, dahsyat sangat-sangat. Ibadat dengan ilmuwan, semua dahsyat. Sampai dia jadi tenaga pengajar. Dia fahamkan nak kenal Allah. Allah uji sikit saja sikap ke dia. Suruh dia, dengan ilmu yang dia ada, merendah diri, haunan. Merendah diri dekat Adam. Ya. High class. I punya kelas tahap I ni, ya Allah Tuhan, kategori tinggi. Takkan I nak mengajak usrah 2-3 orang kot? No. I kena cari tempat yang latar belakang orang nak tengok macam hotel. You nak mampu dekat. Ya Allah Tuhan. Maka Azazil tinggi kedudukan dia pasal apa dia? Pasal kibria. Allah Ta'ala sombong sikit je. Allah campakkan dia. Aku tak mau tengok amal ibadat hang. Aku laknat hang sampai hari kiamat. Penyakit orang mengaji ni, macam ustaz, semualah kita minta kepada Allah Ta'ala. Jangan ada sikat. Kadang-kadang dia main, kita tak ditipu. Kadang-kadang belagak tu ada, kan? Cepat-cepat kita buang-buang. Pasal dia akan jadi virus, dia bahaya. Dia berkembang sampai dia menguasai diri kita habis. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza khatabahumul jahilun, bila orang jahil main kaedah. Kita jalan, hamba Allah ke jalan tamu ke bumi aku. Wa idza khatabahumul jahilun, bila orang jahil maka kita cakap, oi, nak pergi kuliah di tu, hantar nak di tu pakai. Dia cakap terhege-hege macam kurang ajar. Yang lebih biasa bahasa kurang ajar daripada tu bahasa-bahasa macam ni semua kita kena limpat jauh tau. Pasal hidup mengaji. Bab akhlak ni kena tinggi. Dia tak boleh terhege-hege pasal larau ni, kita cakap benda-benda tak senonoh ni, boleh hilang ilmu banyak. Duduk atas meja makan, duduk cakap masalah benda-benda merepek ni semua, boleh hilang ilmu. Ilmu tak suka kat kita. Ni semua Quran kata, wa iza khatabahumul jahilun, bila orang jahil tu cakap lebih kurang dekat kita. Apa Quran kata? Qalu wahai hamba-hamba aku, hamba Allah Ta'ala yang Allah kasih, qalu salama. Kata kat dia maki kita, dia kata lebih kurang kat kita, tapi jawapan kita baik dah. InsyaAllah hang selamat, kami doakan hang. Itu Allah ajak kita macam tu. Bukan senang kita nak test sampai tak. Kalau geng-geng mari kita tengok, aku nak haria dia pada contoh. Sabar. Dia tak senonoh, maka Allah Ta'ala kata qalu salama, jawab dekat dia benda baik. Kadang-kadang kita pergi tempat dia, hamba mai siapa? Awak tak boleh. Bila kita macam tu, Quran kita hang dengan dia sama. Bila kita pergi tempat tu, masa kita bawa title kita sebagai wa ibadur rahman, hang hamba aku yang aku sayang, qalu salama, perkataan yang kena keluar pada mulut hang semua baik-baik belaka. Baik-baik belaka. Salah satunya ulama kata, lazimlah diri kita dengan bagi salam, kita kaut kebaikan. Apa dia? Kita di sisi Allah ada keberkatan, ada kebaikan. Salam tu sendiri sentiasa buka ruang keberkatan, kebaikan bagi kita. Nampak benda ni macam simple. Dia bukan simple, dia luar biasa. Tengok kita sambung lagi. Nampak tak? Nasi tak sampai lagi. Nasi sampai je, kita berhenti. Contoh, apa dah? Dah sampai dah. Tunjukkan lagi 5 minit. Sabar sakit. Tak boleh, pasal Nabi kata, bila makanan dah ada, tak boleh buat kuliah panjang. Kan? Tengok muka surat 16 yang di ujung tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan penghormatan yang baik lagi diberkati ini sebagai ikatan kasih. Allah Ta'ala kata ni, dengan salam ni, menjadikan salam ni ucapan penghormatan yang baik. Dia kata tahiyatan. So dia penghormatan. Quran kata, ini satu kita menghormati orang. Dia hormat kita, kita hormat dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Satu perkataan yang menghormat, dia kata. Dan dia ni perkataan yang baik. Lagi diberkati dengan Quran.
ayat Quran dia ambil, dia duduk cakap lagi diberkati. Bukan setakat saja dia kata satu penghormatan yang baik, lagi diberkati. Ini sebagai ikatan silaturahim. Sebut yang ni Assalamualaikum, automatik dia main kasih. Lepas tu dia main cinta. Lepas tu dia main persaudaraan sesama Muslim yang memadukan hati di antara mereka. Tengok dia guna perkataan madu. Otak kita madu-madu lain bodoh. Madu di sini dia kata, ya Allah, dua hati jadi satu. Nampak tak? Boleh Assalamualaikum, automatik. Allah bagi automatik Allah. Dua hati menjadi satu, Allahu Akbar kabirah. Tengok dia kata kat sini. Ya Allah, sesama Muslim yang memadukan hati di antara mereka. Allahu Akbar kabirah. Kita kena yakinlah. Tuan-tuan kita, terutama tukang syarah ni, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani kata, kita mampu. Ustaz, step yang pertama nak dibagi dia sayang kat saya macam mana? Ulama kata apa? Dengan salam. Kita kata senyum-senyum kemudian. First kali salam pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi dia. Dengan salam tu automatik dia mai. Dan sendiri hadiah ajak pada kita. Dia akan datang pada Allah satukan hati. Mukadimah dia yang tu. Macam kita nak start dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita salam, Ustaz harapkan hati hampa dengan hati Ustaz kita bersatu. Kita bersatu sama-sama kita nak beramal ni. Ada banyak benda yang Ustaz tahu, kita tak beramal lagi. Penyakit yang paling dangerous sekali, ilmu masuk, kita tak beramal, dia lari. Penat kita. Ilmu masuk, penat. Pasal tu bila Ustaz ulang sekali pun bila tanya pun tak tahu, kena ulang lah. Nampak tak? Tu dia. Dia kata. Sehingga dia kata, sudah dia kata sepantasnya, sudah semestinya dia kata orang yang mengucap salam, mengungkapkannya dengan lengkap. Kalau hampa tahu kata Assalamualaikum tu benda baik, so why you all tak mau lengkapkan dia? Termasuk ngaku aku sekali. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka Tuan Kitab Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani ajak pada kita, kalau kita tahu kalimat ni baik, sehingga sudah sepatutnya dia kata orang yang mengucap salam ini diungkapkannya dengan lengkap, tapi tak dipaksa lah. Kalau mampu, kalau dipelengkapkan dia, the best, itu yang terbaik sekali. Dia kata, iaitu kita bagi macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik-balik, kita bagi salam ke amak kita. Mak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Kita terlintas bagi salam. Maksudnya salam apa nak? Sejahtera. Salam sejahtera, Allah bagi kebaikan. Yang keduanya, dia bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Allahu Akbar. Dia demah betul-betul. Tak apa. Memang apa jenis Toyota memang jenis macam tu. Kan? Semua jenis Jepun macam tu kan. Allahu Akbar. Okey. Maka dia kata kat sini Allah sepatutnya kita lengkapkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tahu benda tu baik, Tuan kita nak kata. Kalau tahu kata salam ni baik, ya Allah nak bagi apa nak? Pertama, Assalamualaikum. Salam tu sendiri, kebaikan, sejahtera. Kita buka pintu kebaikan. Yang kedua apa dia? Wabarakatuh. Kita duduk di berkat-berkat. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Rahmat. Duduk di bawah rahmat jagaan Allah. Yang ketiga, wabarakatuh. Kita minta kita sentiasa bernama kehidupan kita diberkati. 3. Selamat di bawah rahmat Allah dan berkat. Wabarakatuh. Diberkat. Nampak tak? Maka kalau kita tahu kata benda ni bagus, pelengkapkan dia. Pelengkapkan dia. Al-Mawardi dikata dalam dia kata Al-Iqna'. Nama kitab dia kita Al-Iqna'. Ini kita orang Imam Syafi'i kan sebut. Pasal dalam kitab yang kita baca, kitab ni banyak karangan dia buat main himpunan dalil daripada mazhab Imam Syafi'i. Pasal tu orang yang berpegang mazhab Imam Syafi'i, kalau betul-betul Imam Syafi'i, dia tak boleh seteru dengan kita. Dia tak boleh aim kita nampak dia. Dia boleh masukkan ustaz dalam Facebook, dia kata yang ni sunnah yang apa nama fashion anak-anak punya. Dia boleh ambil gambar kita, berarti dia sedang ustaz maafkan dia. Kadang-kadang orang main kan, kita punya gambar dengan peli kita. Tak boleh selagi mana dia saudara itu tak boleh pelekeh. Jadi apa yang buat media-media ni, jangan samakan kita macam dia orang. Tak boleh. Media kita media ilmiah.
Jadikan media kita ni sampaikan ilmiah saja. Jangan nampak memperlekeh. Tulisan tu jangan pelekehkan orang. Cara tulisan jangan pelekehkan orang. Maka di situ kesempurnaan iman tak ada. Dia masih lagi saudara kita. Biar dia buat macam tu. Pasal dia duk kata dia dekat dengan Nabi SAW, duk gendang selawat kat Nabi. Sikap gendang dia kita tengok teruk. Kutub bila dia ceramah, tuan-tuan, kalau di antara Syiah dengan mereka ni tuan-tuan, kalau saya dapat, saya halau mereka tuan-tuan. Itu dia. Ni sebab dia emosi dia. Nampak tak? Saudara dia. Dia cek balik, tak mana salahnya sampai hang dapat macam tu. Lagi pun hang jangan takut. Malaysia tu sendiri, dengan televisyen hang dapat, radio hang dapat cakap, banyak negeri hang boleh ceramah. Nampak tak? Kami ceramah live ni je. Itu pun hang dah takut dah. Dia punya sekat kita macam-macam, tapi kita doa kat dia. Kita rasa kelazatan dalam dakwah. Kita kata macam ni lah Nabi dakwah. Macam tu lah Imam Bukhari. Macam tu lah Imam Syafi'i kalau dia kenal. Jadi pasal dia masih saudara kita lagi, maka kita sangka baik dengan dia. Dan bagi salam, Assalamualaikum, nampak tak? Kalau orang yang sentiasa bagi salam ni Allah Tuhan, di kalangan orang mukmin ni, dia takkan jadi macam tu. Jadi media kita, matlamat kita, jangan ada unsur mempelekehkan orang. Kita kata kita tak jemput dia, dia mai. Mudah-mudahan dia mai, Allah buka pintu hati dia. Tu dia. Tak baik tak tulis. Tak jemput pun mai, tak ada muka malu, muka bintik, muka berlubang. Ni apa punya cerita cakap dapat. Itu semua kita dah masuk peribadi. Allah jadikan dia muka berlubang. Nampak macam mana? Allah jadikan aku hitam. Maka kita tak boleh pelekeh tentang kejadian Allah Ta'ala. Kita tak ada muka malu, muka tembok, muka berlubang, tak sini. Muka macam ni semua tak ada segan. Ni semua apa ni? Kalau kita tengok, orang tengok daripada kita, tak nampak jenis sunnah. Pasal Allah dah kata dah. Wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Bila orang jahil cakap kita benda tak elok, jawab dia, baik. Kita jawab baik, kita kata, tak jemput pun dia mai. Bila dia mai, mudah-mudahan Allah buka lah pintu kebaikan. Dan kita berkali-kali duk buat, duk jemput orang macam ni, kita tak nampak pun kebaikan. So waste your time. Tak perlu. Kita tak nampak, stop dulu. Kadang-kadang ada benda debat kita tengok nak menuju pada kebaikan, kita buat berkali-kali tak nampak. So jangan. Stop dulu, tenangkan dulu. Masyarakat kita tu kestabilan. Tugas kita sampai ilmu je. Macam mana nak faham? Tugas kita sampai kebenaran je. Media kita tak boleh sama dengan media orang lain. Asal media kita ni kita nak pegang sunnah, tamassaku bis sunnah. Kita nak pegang betul-betul cara sunnah Nabi. Terutamanya kita nak mengajak adab-adab ni. Adab Nabi tinggi tak? Tinggi sangat-sangat. Kita dah bacakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri Nabi itu akhlak yang tinggi sebiji Quran. Kita dah baca Quran tu, itulah dia. Quran kata ada ajak kita fa'asin kama ahsanallahu ilai. Buat baiklah. Buat baik. Aku Tuhan buat baik hang, buat baik pada orang lain. Aku Tuhan buat baik hang. Kadang-kadang hang pun ada masalah diri hang. Semayang tak senonoh. Ada aku tahu. Kita sendiri tahu aib kita dengan Tuhan. Tapi aku Tuhan tetap buat baik kat hang. Aku bagi hang makan lagi, boleh berjalan lagi, macam-macam baik kat hang. So hang buat baik pada orang lain. Tuhan ajak kita macam tu, nampak tak? Aku boleh buat baik kat hang. So hang buat baik pada orang lain. Al-Mawardi dalam kitab Al-Iqna' dia kata disebut bagi orang, dia kata bagi orang yang sendiri dia kata memulai salam hukumnya sunnah. Dia sendiri start bagi salam, Assalamualaikum, itu sunnah apa dia? Yang disukai oleh Nabi SAW. Orang yang cuba nak ikut sunnah Nabi ni, dia kena seronok. Nabi seronok. Pasal Nabi kata, esok aku mati, hiduplah sunnah aku. Apa aku nak bagi? Esok ni umat aku akan rasa telaga Kausar. Orang-orang yang tak hidup sunnah Nabi, tak ada harapan. Kadang-kadang amalan yang dia buat di muka kamu semua merapu. Dia tidak ada harapan untuk mendekati telaga Kausar. Yang tu yang kadang-kadang kita sedih. Dia tak sedar amalan dia merapu. Dia cakap masalah hukum syarak, tahu dah hati kita ni tuan-tuan. Tak nak bagi nampak dunia, kena ambil kain kita tu, kena tutup belah ni. Belah kanan. Pasal apa tutup belah kanan? Tak nak bagi nampak hati dunia, nak tutup, nak bagi nampak je dunia. Ustaz bukan tutup dengan apa nama tu. Tu dia, 1, 2, 3 tutup. Dengan baju, dengan kain. Dia 1, Ustaz, 2, 3, 4 tu dia. Tutup. Tutup semua sekali. Hati Ustaz bukan setakat kanan, kiri kanan tutup. Benda-benda macam ni semua bila kita cakap, dia ada unsur, dia tak boleh merapu.
Dia tak boleh merapu, bab agama tak boleh merapu. Maka bila kita sebagai orang yang ada agama cakap macam ni, tuan-tuan, kita kadang-kadang kita bubur tu bukan kita bubur saja, tuan-tuan. Kita nak tutup hati kita, jangan bagi nampak dunia, tu dia. Tapi mata hang nampak dunia bodoh. Kena. Nampak contoh. Kita tak kata kat siapa pun, kita nak cerita. Nampak kita nak cerita. Benar-benar semua kita tak mahu nampak tak. Maka kita bagi orang yang sendiri-sendiri, dia kata, ya Allah Tuhan, dia mula. Kalau kita sendiri, kita mula diri kita, itulah sunnah. Sunnah ni kita kena buat. Semua sunnah Nabi semungkin yang boleh kita buat. Kita kena sayang. Try the best semua buat benda sunnah. Try the best. Semua kita dengar benda sunnah banyak dah. Dan dia kata bagi orang yang berada di tengah-tengah rombongan, dia ada tengah-tengah ni, hukumnya sunnah kifayah. Maksud sunnah kifayah, kalau kita sendiri seorang, kita start bagi salam ke orang. Itu nama sunnah, itu the best. Kita seorang, kita boleh start Assalamualaikum. Bagus Tapi lah ramai-ramai rombongan, kita nak bagi salam ke orang. Tak salah ramai-ramai, itu nama dia sekolah kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekolah kafah. Nampak tak? Itu sekolah kafah. Tapi kalau ramai-ramai ni kita ni, seorang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi rombongan, seorang saja. Fardu kifayah. Bila dia bagi salam, yang lain tak perlu bagi salam. Dia nak masuk dengan kait hukum. Bila kita keseorangan, cuba bagi salam pada yang ramai. Okey? Cuba bagi. Tapi bila kita ramai-ramai macam ni, biar dia seorang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tak payah dah. Seorang tu mewakili yang lain. Ni tuan kita dalam kitab Mawardi, Imam Mawardi, kita iqna' diajak macam mana cara salam. Kita dengar cara kita dia. Jika seseorang dia kata mengucapkan salam kepada saudaranya dan tidak lama kemudian dia kembali dia kata menjumpainya, maka tetap disunatkan baginya dia kata beri salam lagi. Faham tak ni? Kita jumpa dia, ni baru jumpa duduk atas sini. Jumpa dia duduk atas sini apa semua, salam cakap-cakap dengan dia. Tanpa minit pula dia hilang kita. Jumpa balik, maka bagi salam kepada dia. Tabiat dilakukan oleh sahabat Nabi, semua sahabat macam tu. Berpisah tembok aja, pisah pokok aja. Tak nampak pokok-pokok kebun, tu jumpa balik. Assalamualaikum. Kalau kita ni berapa kali mau bagi salam lah bodoh dah. Kita tu sunnah. Hajat minta bagi salam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Allah bagi rahmat, Allah bagi berkat. Carilah mana perkataan pun tak sama dengan kita kata asma'ullah yang assalam ni. Sebab ada pintu di Mekah nama Babul Salam. Penuh dengan kebaikan, penuh dengan keramatan. Allahu Akbar. Ucapkanlah salam kepada Allah kabirah. Oleh sebab tu dia kata kat sini, dia kata jika seseorang telah dia kata mengucapkan salam kepada saudaranya dan tidak lama kemudian kita bagi salam, tidak lama kemudian dia kembali menjumpa, kita jumpa dia, jumpa hang pula, maka dia kata tetap disunatkan baginya beri salam. Sunat, nak bagi tak apa, lebih bagi tak? Sahabat Nabi praktik kesemuanya tak kecuali bagi salam. Nabi Maria, Nabi tengok bila salam dilakukan di bumi Makkahul Mukarramah, Nabi suka. Nabi suka dia nampak tak? Dia kata bisa dia kata boleh 2 kali, 3 kali, atau dia kata bahkan lebih. Tu pulang. Jumpa berapa kali? Kita kata hari ni saja ambil kat aku kat 20 kali salam. Ni apa punya cerita? Bodoh 20 kali doa. Tak tahu di antara macam Imam Ghazali kita, tak tahu dalam banyak-banyak doa yang mana satu doa yang Allah nak angkat. Pasal tu doa mulut lidah kita kena doa. Pasal doa ni ibadat. Doa ibadat. Hang tak perlu nak semayang sampai berpuluh-puluh kali rakaat. Dengan hang bagi salam dah jadi ibadat dah. Nampak di mana dalam kandungan salam tu sendiri ada apa dia? Ada kebaikan, kerahmatan, ada berkat, semua ada. Jadi kita jadikan salam. Assalamualaikum. Macam kita duk makan-makan kan? Lepas kita pisah ibadat. Kita semayang semua. Habis-habis nak Assalamualaikum, salam. Apa? Berpisahnya kita dengan ibadat. Jumpa balik bagi salam. Ni semua memang suasana macam ni ada pada orang Arab sangat-sangat. Banyak bagus. Macam lepas semayang, Nabi kita jangan balik terus. Kadang-kadang kita panggil ni ukhuwah di kalangan kita kurang. Walaupun dalam masjid. Kadang-kadang dalam masjid semayang berpuluh tahun pun. Aku kenal dia tu, kenal takat tu je. Sepatutnya duduk dalam masjid ni sahabat Nabi kenal dahsyat sangat-sangat. Sampai bila mereka habis saja keluar, pasal dalam masjid tak boleh sembang, keluar saja dari pintu masjid, mereka takkan balik lepas sembang.
tabiat ni pada ada orang Arab. Terutamanya selain Jumaat. Jangan terus balik. Assalamualaikum, kaifa hal, hayyaka, dia cakap. Dia lepas tu sembang sekali dia balik. Sikap ni tak ada pada orang kita. Dan budaya ni kita nak tengok macam USM hidup siapa pasal orang Arab. Dia lepas habis main di luar pintu. Itu sunnah Nabi. Tak boleh sampai kita sembang dalam masjid. Hang buat apa? Ustaz tak main bergula berapa hari dah. Kalau dia mampu lambat-lambat. Nak mampu dalam masjid. Dalam masjid dah sembang. Semua tu kena di luar. Sampai di masjid. Zikrullah. Kita terbalik. Kalau orang Arab ni kaya Allah memang bagus satu dia. Dia masuk masjid, dia buat kerja dia. Tapi di luar, dia start. Dia tu sembang. Allahu Akbar, Allah dia sembang. Memang. Hayakallah, barakallahu fih. Lepas tu, insyaAllah Allah barakallahu. Kita ni berapa kali doa lah bodoh. Memang kita doa macam tu. InsyaAllah haj bila main musim haji. InsyaAllah haj. InsyaAllah Arafah. InsyaAllah jannah. Nampak tak? Kena sebut macam tu. Yang ni satu benda doa pada pemuluh Arab. InsyaAllah hang dapat syurga. InsyaAllah dapat anak soleh. InsyaAllah hidup hang bahagia. InsyaAllah sa'id. Semua kena sebut. Ini kalimat-kalimat yang baik. Tapi lah semua kalimat yang baik tak dilawan dengan Assalamualaikum. Carilah apa perkataan pun Assalamualaikum, merangkumi semua, ya Allah. Nampak tak? Tu dia punya dahsyat, ya Allah, tu dia. Maka dia kata sini, dia kata, ya Allah, dia tidak, dia kata, dianjurkan meninggalkan salam meskipun yakin bahawa saudaranya yang diberi salam tidak menjawab salamnya. Walaupun orang tu tak, kita tahu. Kalau aku bagi salam, dia bukan jawab dengan aku doakan dia tak doakan, celaka betul nampak tak? Kita Assalamualaikum, aku tak Assalamualaikum. Kita bagi Assalamualaikum. Kata kat aku anak mampu daripada. Macam mana pun kita kena bagi salam kat dia. Kita doakan dia. Kita bagi salam. Orang yang tak biasa bagi salam. Datuk, Assalamualaikum. Ya. Ya apa Datuk? Salam lah Datuk. Kan? Nampak tak? Dia dah biasa Datuk. Ya. Hegen nak mampu maka Tuhan kita ni ajar kita. Tu semua kena ni stop. Kadang-kadang kan orang yang bila berpangkat malu nak bagi salam, tu tak? Dia malu, Assalamualaikum. Dia nak sebut tu dia malu. Kadang-kadang jadi slang kata, Assalamualaikum. Nak mampu yang Melayu sekum ku hanya kesempatan orang tu nampak tak? Nampak. Dia tidak, dia kata dianjurkan meninggalkan salam. Kita tak langsung dianjurkan untuk tinggalkan salam. Walaupun kita tahu, kita bagi salam dia tak jawab. Kita kena bagi. Nampak? Kena bagi salam. Mesti pun yakin bahawa saudaranya yang diberi salam. Kita yakin. Aku kena bagi salam kat dia ni. Kita kan? Halo kundok ni kita kata. Bagi salam kat dia. Dia tak jawab dengan aku juga. Macam mana pun kita try dan best bagi salam kat dia. Islam seruh macam tu. Anjur kat dia. Aku doa kat dia. Setengah orang macam tu. Kadang-kadang macam ada tempat-tempat ustaz tak usah sebut. Ni dengar lah mampu dia kata kat aku. Ustaz kadang-kadang Assalamualaikum. Halo. Apa bang ustaz okey kan? Aku bagi salam kat Nabi kita ni, ya Allah Tuhan ni kena hukum, bagilah. Kadang-kadang ustaz jadi malas. Aku kata ustaz apa abang? Terus apa abang terus. So dia start dengan apa abang? Apa abang ustaz? Apa abang ustaz dengan Assalamualaikum dah lengkap segala-galanya. Orang kita macam tu. Ustaz jumpa dengan kawan-kawan kan yang ni, semua dia tak start dengan salam. Tak ada satu sorry sebut. Yang geng-geng sana dia tengok aku mampu dia maki. Tapi dia tak tengok. Ya Allah, apa abang ustaz? Memang dia baik, tapi susah salam. Kadang-kadang ustaz pergi rumah dia, kan ustaz pergi rumah dia, apa abang ustaz sihat ke? Lama makcik tak tergelak dah. Lama tak tengok ustaz. Dia macam tu. Dia ustaz harap dia keluarkan salam, dia tak keluar salam. Ini bahaya tau. Bahaya terutamanya kelak-kelak muslimah. Tak cantik kita beri Assalamualaikum, susah dengar dia berjawab. Akhirnya dia kata tak boleh salam dengan ustaz dosa. Ustaz mengajak hang kan Assalamualaikum, Waalaikumsalam dengan suara pelan pun tak apa. Kalau nak jaga aurat. Oh, yang hang sembang dalam kelas macam nak mengamuk pada jawab tak boleh. Yang ni penyakit. Memang masyarakat kita ni masalah salam kita tak boleh nafikan. Namun kalau boleh hari ni kita mengaji ni, kita try the best untuk laksanakan dia. Sikit lagi dia nak pergi habis. Pasal dia kata nasi belum siap lagi. Tengah nak masak. Menjawab dia kata salam untuk orang yang sendirian, dia kata hukumnya fardu ain. Kan? Tidak dapat tidak. Kalau dia seorang Assalamualaikum.
maut fardu ain. Sedang dia kata orang yang berada di tengah rombongan hukumnya fardu kifayah. Boleh kan? Seorang-seorang Assalamualaikum lah. Tapi kita rombongan yang ramai, seorang dah bagi salam, yang lain semua okey belaka. Hukumnya dia kata wajib juga, dia kata menambahkan kata nama wow, dia kata wah pada kalimat dan jawapannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni tuan kitab tulis kat sini. Memberi salam dia kata kepada wanita ajnabi. Ni kita akan sambung lagi esok pula dia kata. Kita bagi salam pada wanita ajnabi yang halal dinikah. Maksudnya perempuan tu halal kita nikah dengan dia. Boleh tak boleh kita bagi salam dekat dia? Hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Macam kita nampak perempuan, kita hormat cukup. Orang perempuan. Tak perlu kita nak apa-apa. Ini cara orang perempuan bagi salam ni cara mengorak. Assalamualaikum. Kita mengorak hanggatai. Sampai dah kan, kita guna perkataan salam kan mula-mula mukadimah nak cakap dengan perempuan Assalamualaikum, tak jawab berdosa. Perempuan tu kata memang tak boleh jawab kan, bodoh kan. Memberi salam ni penyakit masyarakat kita. Kalau kita nak mengorak orang, kalau Arab bagi salam dia tampak mampu. Main pula Arab jenis apa, perempuan jenis King Kong, biar sepak atau duduk. Nak mengorak naku jenis kecil, nak mampu daripada pendek mereka. Memberi salam dia kata kepada wanita, dia kata ajnabi, yang halal dinikahi, hukumnya adalah makruh kecuali untuk dia kata yang sudah berumur. Kalau makcik dia umur 88, tak apalah. Assalamualaikum makcik. Boleh bagi salam kat dia? Boleh. Tak apa. Assalamualaikum makcik, boleh. Tapi kalau kita bagi perempuan tu, kita tengok memang boleh jadi isteri kita. Assalamualaikum, itu hanggatai. Nama dia salam gatai, dia tak boleh. Nama dia tak digalakkan. Memang anak-anak muda hari ni kan, kita tengok memang kita jumpa teman-teman, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Apa dah? Kan? Kan? Hukumnya dikata makruh kecuali dikata untuk yang sudah berumur ataupun tak kala dikata dirasa aman daripada fitnah. Dan kadang-kadang nak bagi salam pada perempuan tu, kita rasa kita ramai-ramai, mungkin kita tujuan kita nak tanya khabar. Assalamualaikum, kami nak tanya mana toilet. Kita rasa benda tu aman. Bukan ada unsur apa-apa dah. Kadang-kadang kita nak dekat perempuan tu, nak tanya kat dia. Takkan nak memang nak cakap dengan dia. Macam tu. Assalamualaikum. Nak tanya mana toilet, sudah. Jangan kata-kata dah. Kita tanya atas dasar, nak tahu tempat tu, niat kita jauhkan daripada fitnah. Kita rasa aman. Suasana tu rasa aman, nampak tak? Orang tak sangka buruk dengan kita, bagi salam. Bagi salam, nampak tak? Maka Ustaz rasa, dia kata kat sini lagi, kita baca sikit lagi. Dia kata makruh, dia kata memberi salam. Dengar. Hukum dia makruh memberi salam, dia kata kepada orang yang sedang baca Quran. Tengok dia baca Quran. Assalamualaikum. Kalau boleh, nampak dia dah baca Quran, angkat sana. Nanti kita tengok dia ajak cara macam mana, okey? Nampak tak? Tengah orang baca Quran, kalau boleh tak perlu tak menjerit bagi salam kat dia. Tengah orang dia buat zikir, tengah dia baca. Dia nak baca apakah wirid-wirid doa pagi petang, nampak tak? Ataupun dia tengah dia baca, tengah dia belajar macam hadis. Dia main-main daripada Korea, Assalamualaikum, bam, pintu tutup. Contoh. Tu cara orang Korea, kita kena railah. Orang Jepun, Korea memang macam tu, nampak tak? Dia kata, ya Allah, bila kita baca hadis, dia masuk pelan-pelan, dia tak perlu bagi salam. Dia tak perlu bagi contoh-contoh. Ini pelajaran untuk orang Korea. Kan? Memberi, dia kata, tengah orang kita baca hadis ataupun kelas dijalankan. Jangan. Kelas jalan masuk pelan-pelan, setakat hormat je, nampak tak? Dan tengah orang berkhutbah, Assalamualaikum, tengah khutbah. Waalaikumsalam, khutbah tu kira. Biar jadi kiamat kubra. Dia tu tengah khutbah. Penyakit gila ni ada tak masyarakat kita? Penyakit gila ni ada. Penyakit ni berlaku dekat terlancar, nak semua tak best. Dia ada seorang teman dia suka bagi salam. Dia mati pun tak tahu lah. Assalamualaikum. Dia terima. Dah lambat. Dia khutbah. Yang khutbah ni pula, geng kami pula. Dia tu jenis kahang sikit. Waalaikumsalam. Pasal apa? Tengok dia khutbah. Ya Allah Tuhanku. Ni apa dah jadi nampak. Memanglah kalau ikut hadis memang ada interaksi. Nabi pernah tegur orang boleh cakap boleh. Tapi jangan kita start dulu. Nampak tak? Tengah berkhutbah memang tak boleh. Benda ni kita akan baca hadis, kita akan dengar. Nabi pernah turun, ya Allah, bila tengok cucu dia apa nama? Umamah. Nabi pernah turun daripada mimbar khutbah ni. Kalau kita, ya Allah, tengah-tengah baca khutbah, kertas melayang ke bawah, dia turun, batal kita kata.
Batal apa Nabi benar turun ambil cucu dan naik balik pada. Ni masalah khutbah ni dia lain sikit kes. Ataupun kita mengisi pengajian, tengah orang buat kelas pengajian, tengah orang bagi taklimat khusus, jangan bagi salam. Jangan bagi salam, tak elok dia bagi salam. Dan lain-lainnya, bentuk-bentuk ada upacara, orang nak bagi khusus nikah ke, khusus haji ke. Khusus haji selalu macam tu, mengajak-ajak dia menjerit mai. Yang ni semua kena belajar lah. Pada kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam. Masalah salam ni kita tengok banyak lagi masalah. Tapi kita kalau habis buku ni tentang bab salam, sikit boleh katakan 2/3 selamat diri kita. Ada sikit perbahasan yang lain tak apa. Asas-asas tu kita tahu berkenaan dengan kedudukan nak bagi salam. Pada makruh juga dia kata untuk orang-orang yang sedang dia kata mendengarkan jawapan salam. Okey. Dan dia kata kat sini lagi satu, dia kata dosanya orang yang dia kata mengecikkan saudaranya tidak mengapakan lebih daripada 3 hari berakhir dengan dia kata mengucapkan salah. Yang ni kita sambung. Jangan kita pandang kecil. Maksudnya akan datang ni pula dia kata dosanya orang yang mengecikkan saudaranya. Nampak tak? Dia kata mengecilkan kan? Maksud doa orang yang pulaukan saudaranya. Kecil kan maksud pulau kan? Jangan kita pulau saudara kita. Jangan pulau saudara kita. Kita tak cakap dengan dia, Islam beritahu darah akan turun. Hari pertama jangan, tengah nak bergaduh, jangan sabar. Habis aku kurang. Tak boleh. Hari pertama memang tak mampu, darah duk naik. Kita nak selesai dari bergaduh pertama, jangan cari pasal. Masa tengah duk naik. Dengan duk naik. Cuma legakan dia. Jangan cakap apa dia. Ingat kalah. Aku tak ingat kalah. Kita cari dosa. Jangan, hari pertama jangan. Hari pertama jangan, hari kedua mungkin semula sikit, hari ketiga dia dah cool dah. Hari ketiga tu dia cool dah, maka dia kena terima balik yang bergaduh kembali balik. Jangan pulau. Dengan start macam mana? Start balik hati yang yang dah retak tadi, boleh satu balik dengan memadukan hati tadi dengan Assalamualaikum. Dia kena jawab, nanti kita tengok. Maka Nabi kita start dengan Assalamualaikum. Kita bergaduh dengan dia, Assalamualaikum. Biar minta Allah satukan hati kita balik. Jangan biar sampai lebih daripada 3 hari, merbahaya. Kita macam mana pun, Nabi kita paling baik sekali, hati yang paling baik sekali, hati boleh terima kesalahan orang. Kita memaafkan, itu yang terbaik. Wasari'u ila maghfiratin, segeralah kita maafkan orang. Segeralah kita maafkan orang. InsyaAllah tanda kat situ, boleh tanda tak? Tanda kat situ kita akan sambung balik nanti dosanya. Dia kata orang yang pulau, mengecikkan, yang pulaukan saudaranya. Dia kata tidak tegur siapa pun lebih daripada 3 hari. Tak boleh macam tu. Kalau boleh berakhirkanlah dia. Mula balik hubung silaturahim dengan dia dengan bagi salam. InsyaAllah. Okey. Kita sudah takat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kelemahan Ustaz sendiri, kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan orang yang tengok live ni, Ustaz nak iklan kat depa. Pada tengok live kan? Kita tengok lah ni, kita ada program, kita buat dalam masjid dengan surau ni, kita bagi bau wangi. Surau dengan masjid boleh bau wangi. Awak apa habis dah hilang.